Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Khairunisa. Baiklah Cikgu, sekarang kita akan buat eksperimen ke Cikgu? Betul, Sean. Ya. Okay. Tapi sebelum tu, Sean, kita lihat dulu apakah maksud pentitratan. Baik. Okey, baik ya. Pentitratan adalah satu kaedah yang digunakan untuk meneutralkan alkali dengan menambahkan titisan asid ke dalamnya dan menggoncangkan campuran tersebut sehingga alkali dineutralkan. Okey. Okey, gambar rajah di sebelah adalah gambar rajah susunan radas dan bahan untuk menjalankan proses pentitratan. Baik. Okey, baik. Seterusnya, semasa pentitratan, takat akhir akan dicapai iaitu takat akhir ni maksudnya asid telah lengkap meneutralkan alkali dan penunjuk bertukar warna. Okey, penunjuk apa? Kita lihat perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Semasa eksperimen ini kita akan menggunakan penunjuk phenolphthalein di mana penunjuk phenolphthalein akan menjadi tidak berwarna dalam keadaan berasid. Dalam keadaan neutral, penunjuk phenolphthalein juga tidak berwarna. Tetapi di dalam keadaan beralkali, phenolphthalein akan menjadi warna merah jambu. Okey. Okey, baik Sean. Murid-murid di rumah juga boleh buka buku teks muka surat 133 untuk sama-sama kita fahami apakah tujuan, bahan yang digunakan dan juga radas-radas untuk menjalankan eksperimen pentitratan. Okey, Okey baik. Sean, boleh kita mulakan? Jom Cikgu, dah teruja dah, tak boleh tunggu lagi. Okey, sebelum tu kita lihat bahan yang diperlukan untuk menjalankan pentitratan. Okey. Yang pertama kita perlukan asid hidroklorik 0.5 molar. Okey. Yang kedua kita perlukan larutan natrium hidroksida 0.5 molar juga. Okey, baik. Okey, yang seterusnya bahannya adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, manakala radas yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah pertama kita perlukan pipet. Okey, ini pipet dia Cikgu. Okey, ini dia pipet. Okey. Okey, seterusnya kita perlukan kelalangkun. Ya. Okey, ini dia kelalangkun. Okey, seterusnya kita perlukan jubin putih. Okey. Ya. Okey, jubin putih ni tujuannya untuk melihat perubahan warna dengan lebih jelas. Ya. Okey, seterusnya kita perlukan biuret. Biuret. Oh, yang panjang ni Cikgu. Yang panjang ni adalah biuret. Okey. Okey, seterusnya kita perlukan kaki retort bersama dengan pengapit ataupun penyepit kaki retort. Okey. Okey Sean, langkah yang pertama apa yang perlu kita buat, kita perlu isikan asid hidroklorik ke dalam biuret. Okey. Okey, dalam aktiviti ni cikgu dah isikan untuk menjimatkan masa. Okey, jadi apa yang perlu Sean buat? Sean perlu ambil bacaan awal. Okey, Bacaan perlu awal. ambil bacaan awal. Okey, Okey. berapa? Sean boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey, dekat sini sebenarnya pas Sean mata boleh kita kena gunakan sama kertas lah. putih Sean supaya rakan-rakan di rumah nampak sekali Okey. berapa. Ini nampak tak? nampak tak? Okey. Tadi saya nampak dah Cikgu. Berapa Sean Bacaan awal dia adalah 10 ml ataupun mililiter. 10 mililiter. Ya. Okey, betul. 10.00 ml. Okey, Sean boleh tuliskan dekat kertas pemerhatian. Dekat sini Cikgu. Okey, ya, Okey, saya tuliskan tuliskan dulu. 10.00. 10.00. Okey. Alright. Okey, baik. Seterusnya, langkah yang kedua kita perlu isikan kelalangkun dengan larutan natrium hidroksida. Okey, baik. Okey, Sean boleh mulakan. Okey, saya akan tuangkan alkali untuk Sean. Baik. Okey. Natrium hidroksida ni sejenis alkali ya Sean. Ya. Jadi saya labelkan di sini alkali lah. Baik. Yang kita gunakan adalah larutan natrium hidroksida. Yang ini ya. Okey, itu Sean punya. Yang ini, okey, cikgu. Okey, baik. Seterusnya apa yang perlu kita buat? Kita perlu pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalangkun dengan menggunakan pipet. Okey, Cikgu. Okey, jadi kita boleh sedut. Pastikan udara dah ada. Okey, boleh Sean? Okey, boleh Cikgu. Okey, kita boleh Sean sedutkan sehingga ke garisan di pipet tersebutlah. Okey. Okey. Pastikan meniskus dia ataupun paras akhir dia berada di garisan yang berwarna coklat.
Okey, masih mengisi. Okey. Dia perlahan sikit dekat Ya. tahap ni kan sebab dia tebal Pipette sikit ni kat sini. digunakan untuk mengisi isi padu dengan lebih tepat. Okey. Jadi Cikgu dah ke? belum. Oh, saya hampir. Belum hampir, lagi dah juga. Saya rasa kalau saya lagi belum- lambat sikit. Kalau belum, Sean boleh tekan sekali lagi A ke atas. Okey. Okey, jaga. Okey, Sean tekan A, Sean tekan yang bulat tengah tu. Okey, untuk menambahkan udara. Kemudian Sean sedut kembali. Okey. Pandai Sean, cepat belajar. Okey, dekat sini cikgu. Okey, nampak yakin sikit kan? Okey, nampak meniskus dia. Kalau lebih, Sean boleh tekan huruf E. Cikgu, ini saya rasa tepat lah cikgu. Saya tunjukkan kat kawan-kawan saya. Nampak betul. tak garisan dia? Tepat sekali. Maknanya ini untuk ketepatan ya. Maknanya ini adalah 25 ml. larutan natrium hidroksida. Okey, jadi Sean boleh angkat je terus dan masukkan hujung pipet ke dalam. Sean, maafkan saya Sean. Ya. Nampaknya ada gelombang ada udara. gelombang. Okey, maknanya saya kena keluarkan balik cikgu. Okey, Sean boleh keluarkan semula. Tidak. Okey, tak apa. Maknanya keluarkan ni tekan A cikgu? Tekan E. E, okey, baik. E untuk exit. Okey, tak apa Sean. Okey, tak Sebab apa. biasa Yang penting tu, dalam kelas memang kita akan ajar murid kita sekiranya berlaku ada gelombang-gelombang udara, kita minta mereka keluarkan dahulu dan sedut kembali. Okey, semasa menyedut pastikan muncung tidak terangkat. Sean, boleh saya bantu? Saya cuba sikit Cikgu cikgu. akan bantu. Tambah lagi, boleh je cikgu. supaya dia Memudahkan kehidupan saya cikgu. Terima kasih. Ya. Okey. Okey. Baik. Okey, teruskan, kat Sean. sini. Okey, bagus Sean. Okey. Okey, pindahkan ke dalam kelalang kun. Kelalang kun. Terima kasih cikgu. Yes. Okey, dekat sini kita tekan E ya. cikgu? Tekan E. Okey. Okey, lepaskan perlahan-lahan. Okey, jangan risau, dia akan keluar 25 ml tu terus. Okey. Sekiranya ada sedikit tu Sean just Ketuk-ketuk sikit ke? Okey, ketuk-ketuk sikit. Tekan lagi huruf E. Tekan lagi ya. Sebab udara tu. Okey. Okey. Okey, Pandai. baik. Okey, boleh letak dekat tepi sini. Okey, boleh, supaya Ibu? tidak mengganggu. Okey. Okey, macam mana? Okey. Okey, Selesai kita. selesai kita memindahkan sebanyak 25 ml. Apakah langkah yang seterusnya? Langkah yang seterusnya ialah tambahkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam kelalang kon. 3 titis cikgu? 3 titis saja Sean. Okey. Okey, dan lihat perubahan warna ya rakan-rakan. Pada awalnya dia tidak berwarna. Ini adalah keadaan beralkali. Ini adalah alkali. Maka apabila ditambahkan dengan penunjuk phenolphthalein, dia akan menjadi warna merah jambu. Boleh tengok dekat depan tu ya. Okey, Okey, 3 titis. 1, 2, 2, 3. 3. Oi cikgu, dah tukar warna cikgu. Sebenarnya pada nampak, titis yang pertama lah. Dia dah akan ada berubah warna kan. Okey, cikgu punya sama Oh. juga. Okey, baik. Sekarang ni kita akan neutralkan. Kita akan jalankan proses pentitratan ataupun peneutralan dengan kaedah pentitratan. Kita akan titiskan asid sedikit demi sedikit sehingga larutan yang berwarna merah jambu tadi bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, baik. Okey, tidak berwarna maksudnya dia neutral. Ya. Okey. Okey, Sean. Boleh kita mulakan? Okey. Macam ni kan cikgu? Okey. Ya, betul. Okey. So, boleh mulakan. Untuk peringkat awal ni, Sean, kita boleh lajukan sedikit. Okey. Okey, boleh goncang? Sean kena buka, tutup sekejap sambil memerhatikan. Ya. Jangan laju sangat, Sean. Okey, ini Perlahankan kelala sikit. juga. Okey, saya perlahankan Okey, sikit. Sean dah dapat dah rentak dia. Okey. Lepas tu kita buka balik lah sikit-sikit lah. Okey. Okey. Kita nak tunjuk kat rakan-rakan ni sehingga berlakunya perubahan warna. Okey, Sean perlahan-lahan ya. Ya. Okey. Okey, sebab penting untuk kita melihat takat akhir ataupun titisan terakhir asid meneutralkan alkali. Okey. Okey. Okey, masih lagi ya menunggu perubahan warna. Cikgu. Okey, kalau boleh goncang laju sikit, Sean. Okey.
Oh, macam ni. Oh. Maaf cikgu, saya pandang yang radah saya tak pandang cikgu punya. Oh, cikgu. Okey, Cikgu. boleh berhenti? Okey, dah berhenti. Okey. Dah berhenti dah. Okey, baik. Nampak Sean telah mencapai takat akhir. Okey. Okey, cikgu teruskan dengan cikgu bacaan perubahan warna. Okey, saya biarkan kat sini. Ya, cikgu. Sean boleh terus ambil bacaan akhir Burek. Okey. Kalau tak silap saya, cikgu, dia 30 berapa Sean? 34.5 kalau tak silap saya, cikgu. 34.5. Mungkin kawan-kawan saya boleh tengok juga dekat rumah tu. Nampak tak? Sebab dia adalah pada paras meniskus. meniskus ya. 34.7 lebih kurang, cikgu. 37. Okey. Boleh ke? Okey, Sean dah boleh catatkan dahulu bacaan Okey. yang Sean dapat. Cikgu tengah tunggu juga ni sebab cikgu jatuhkan secara perlahan-lahan. Okey, nampaknya cikgu punya juga sudah berubah. Okey, cikgu punya. Maknanya saya tulis bacaan. 34.70 ya. Ya, betul cikgu. Ni Sean. Okey, 34.01. Saya punya 34.10. Okey, saya dah tulis kat sini. 10.0. Aha. Tadi saya punya tadi adalah 9. Okey. Baik Sean. Baik, berapakah isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk meneutralkan alkali tadi? Okey, yang macam tadi mana nak digunakan? dapatkan jawapan? Sean Ini perlu tolakkan bacaan akhir dengan bacaan awal. Okey, maknanya kita dapat lebih kurang 24.7 cikgu. 24.7. Okey. Okey. Bagus Sean. 2 titik perpuluhan ke cikgu? Ya, betul. 7 sifar. Okey, baik. Okey. Kita tunjukkan dekat rakan-rakan. Ya. Okey, ini maksudnya sebanyak 24.7 ml asid hidroklorik berjaya meneutralkan 25 ml larutan natrium hidroksida. Macam hampir sama ya, 25 Ya, hampir menyetralkan sama. 25. Okey, biasalah Syam. Biasa kalau kita buat eksperimen ada berlaku sedikit ralat, mungkin ralat alat, ralat parallax. Okey, jadi dia tidak tepat kepada 25 dan juga 25 ml asid hidroklorik meneutralkan 25 ml larutan natrium hidroksida. Tapi keputusan yang Sean dapat tu memang dekat. Berdekatan hampir dengan dekat, ya, hampir dekat. Apa yang akan berlaku sekiranya dah sampai 25 ml ataupun dah sampai 30 ml masih tak bertukar menjadi warna merah jambu? Okey. Bertukar menjadi tidak berwarna. menjadi Okey, apa ni, contohnya lusinar kalau ataupun kita dah sampai lebih daripada 25 ml, maksudnya dah sampai 30 ml penggunaan asid hidroklorik dan dia masih lagi menunjukkan warna merah jambu, itu menunjukkan larutan tadi masih lagi beralkali. Itu mungkin berlaku disebabkan oleh kemolaran asid ataupun kepekatan asid tidak sama dengan kepekatan alkali yang digunakan. Okey, maknanya tahap kepekatan kena sama lah. Ya, betul. Kepekatan. Sebab tu tadi kita gunakan 0.5 molar natrium hidroksida bersama dengan 0.5 molar asid hidroklorik. Okey, jadi keputusan yang kita dapat pun hampir-hampir dekat, hampir sama. Okey, Sean. Baik, sebenarnya peneutralan akan menghasilkan garam dan air, betul tak? Ya, betul. Okey, di sinilah adanya, di sini akan berlakunya larutan natrium klorida. Dia telah menjadi natrium klorida. Sebab asid hidroklorik bersama dengan larutan natrium hidroksida akan membentuk garam natrium klorida bersama air. Nampak kan ini air? Jadi di sini adalah larutan natrium klorida. Natrium klorida itu adalah garam. Ya betul. Ya. Betul. Betul. Okey, baik Sean. Seterusnya. Yang ini kita dah siapkan. Sean dah pergi dengan rakan-rakan. Dah isi dah. Bagus. Okey, baik. Soalannya. Berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk meneutralkan 25 ml larutan natrium hidroksida? Okey. Berapa jawapan Sean tu? Jawapan saya adalah 24.70. Okey, tepat. Jadi murid-murid sekiranya menjalankan aktiviti di dalam makmal, maka itu jawapan itu bergantung kepada keputusan murid-murid. Ya. Okey, baiklah. Seterusnya Sean. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Okey, saya minta Sean tulis satu persamaan perkataan bagi tindak balas antara asid dengan alkali dalam aktiviti ini. Maknanya dalam eksperimen ni. Tadi kita gunakan asid apa Sean? Asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, jadi Sean boleh tuliskan. Okey, saya tuliskan cikgu. Asid. Maafkan tuliskan saya cikgu. Tak apa, biasa. Murid-murid ada pelbagai bentuk tulisan. Hidroklorik cikgu. Ya, asid hidroklorik campur bertindak balas dengan natrium
hidroksida. Hidroksida. Okey. Saya suka murid-murid kalau tulis macam ni Hidroksida. sebab dia menguji kefahaman. Cikgu, anak panah saya nanti saya tulis kat bawah ni boleh? Boleh, ke? boleh. Okey. Anak panah menghasilkan. menghasilkan Garam apa tadi, Sean? natrium, cikgu sebutkan tadi kan? Natrium Ha. klorida. Klorida. Pandai, Sean. Tapi kita tak siap kat sini, Go. Kita juga ada Air. Okey. Okey, kita lihat jawapannya, Sean. Okey, cikgu. Okey, rakan-rakan di rumah boleh kita semak jawapan. Okey. Apa dia jawapannya, Sean? Cuba baca. Okey, asid hidroklorik dan bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Cikgu tiru jawapan saya, Cikgu. Oh. Nampaknya Sean begitu memahami eksperimen yang kita jalankan. Itulah namanya tindak balas peneutralan. Maknanya jawapan saya betul, Cikgu? Betul, tepat sekali. Okey. Sila, Sean. Sebab kita jalankan eksperimen juga, Cikgu, saya dapatkan bintang besar ni, Cikgu. Ya, betul. Boleh Yeay, pilih. terbaiklah. Sebab aktiviti ni agak sukar dan mencabar bagi murid. Okey, terima kasih Okey, Cikgu dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap anda memahami eksperimen kita dan juga dapatlah jawapan sama seperti saya. Didik TV KPM